kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita sambung iaitu perkataan awa, ya. Sebab apa kita tak boleh kata dia sefer 4? Ya, kita tak boleh kata dia sefer 4 sebab fi'il mudhari' kepada awa apa? Ya, kalau kita kata dia sefer 4 kan? Sefer 4 bunyi macam mana? Fa'ala, mudhari' dia yufa'ilu. Bermakna kalau kita kata dia sefer 4, dia akan jadi awa, dia akan jadi awi. Ini akan silap lah sebab orang Arab tidak sebut begitu, ya. Sebab fi'il mudhari' kepada awa ialah yuwi. Macam tu. Sebab fi'il madhi sefer 2 af'ala, fi'il mudhari' bunyi apa? Yuf'ilu. Jadi dia fi'il mudhari' dia adalah pattern untuk sefer 2. Af'ala yuf'ilu wa yuwi sebenarnya. Ya? Dia bukan awa yuawi. Begitu juga kalau kita kiaskan dengan perkataan beriman. Macam mana tadi? Kalau dia telah beriman, amana. Ni sefer, sebenarnya sefer 2, amana. Dia bukan sefer 4. Kalau kita kata sefer 4, dia akan jadi amana yu'aminu. Tetapi amanah dia akan jadi mudhari' dia yu'minu. Kalau kita sebut yu'minu, itu bukan sefer 4 lah. Bermakna dia adalah sefer 2. Yuf'ilu, yu'wi, cuma yu tidak berbaris, dan di sini yu'min. Amana yu'minu. Okey. Kalau kita nak cari punca perkataan awa ni, iaitu awa ni fi'il madhi daripada perkataan alif waw ya. Cuba tuan-tuan cari awiya. Awiya ke awa ke? Ya. Sampai jumpa. Lepas tu baru cari perkataan awa. Sekarang ni tuan-tuan sedang belajar mencari kamus, ya. Kamus daripada punca perkataan dia sefer 1, 3 huruf. Jumpa awa? Awa ke? Awa. Dua-dua ada. Okey, muka surat. Abang ni kamus lama 23 sama. Muka surat abang 23, Okey, 23 tuan-tuan. Sefer 1 bunyi macam mana? Awa. Apa makna awa? Dia telah menempati rumah, Okey, makna dia menduduki, mendiami, itu makna awa. Kalau awa, menempatkan, memberikan tempat tinggal, memberikan perlindungan. Itu awa, melindungi. Tuan-tuan jumpa tak? Boleh bezakan awa, mana dia telah tinggal diam, dengan awa, dia telah menempatkan seseorang ke dalam satu tempat. Nanti kita akan bincangkanlah perkataan awa. Yu'wi. Kalau sefer 2 ada tak dibagi dalam kamus?
Awa, ada tak mudhari' dia? Yu'wi. Rezeki lah. Sepatut dia tak bagi dah. Sebab dah boleh ikut kaedah. Kalau awa yu'wi, mungkin dia takut orang keliru menganggap macam ni. Ya. Kalau awa macam 74 bermakna yu'awi. Sebab tu dia tolong kita awa yu'wi. Ha? Awa. Kalau awa ya'wi. Kalau awa yu'wi. Baris dia. Ya. Kalau yang pendek awa ya'wi. Dia bunyi di sini awa. Ini awa. Dia sampai sikit je sebut dia berbeza. Boleh bezakan tak tuan-tuan? Cuba saya nak dengar perbezaan sebutan. Ini membezakan antara harakah. Ini sebut ada satu harkat. Ya. Satu harkat. Waw tu dengan ya baru dua harkat. Cuba jalankan huwa awa. Makna dia telah tinggal, mendiami satu tempat. Huwa awa. Huma. Bila kita jumpa haraf illah ni, bila huma taruh alif, awaya, dia berdua telah mendiami. Okey, semula. Huwa awa. Huma awaya. Hum awau. Ya, sebenarnya tuan-tuan dah bermain dah dengan ni, tapi kalau nak main lagi, bukalah. Saya kena biasakan tuan-tuan. Awa ya'wi bermakna dia sefer berapa tu? Sefer 1B. Dia macam muka surat 208 lah. Sama pattern dia. Pattern sama. 208 Macam mana kita nak menjalankan fi'il madhi yang hujung dia ada haraf illah? Apa perkataan dia? Jumpa tak? 208. Muka surat 208. Waqa. Apa makna waqa? Dia telah memelihara, menjaga. Okey, tengok. Huwa waqa huma waqayahum waqaw hiya waqat huma hunna. Okey, cuba jalankan awa. Huwa awa. Huma awaya hum. Bukan awayu, awau. Hiya awat huma awata hunna awaina. Sampai hunna tu kalau betul dia akan betul sampai ke bawah. Awaina, awaita, awaituma, awaitum sampai ke bawah. Begitu sama. Jadi itu cara menjalankan fi'il ni. Ya. Kalau sefer 2 pula, nanti saya cuba tengok. Kalau ada lah. Dia pattern dia ialah pattern 234. Muka surat 234. Tapi pattern dia perkataan tu ialah a'ta. Itu huwa. Kalau huma a'tayahum a'tau sampailah seterusnya. Cuba kiaskan dengan perkataan ni yang kita sedang bincangkan di sini. Okey? Awa. Okey, makna dia telah menempatkan. Ya? Okey, cuba jalankan huwa awa. Boleh beza dengan perkataan ni? Kalau huwa awa. Ini awa. Dua harkat. Okey, cuba huwa awa. Huma awaya. Hum awau. Hiya awat huma awata hunna awaina.
awaituma, awaitum. Sampailah ke bawah tu y tu sampai awaitu, awaina. Dia sama. Itulah beza dia. Dia telah tinggal dengan dia telah memberikan tempat tinggal, atau menempatkan seseorang. Jadi ini perkataan ni awa ke awa? Awa kena baca 2 harakat tu. Itu akan memberi perbezaan. Kita tak boleh baca takhafuna ayyatakhaffakumun nasu fa'awakum. Itu dia telah tinggal. Ni fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Awakum 2 harakat. Dia telah memberikan tempat tinggal. Okey. Okey, seterusnya perkataan yang ke-6 yang kita perlu cari ialah apa dia tuan-tuan? Cuba sebut. Waw tak boleh sebut sebab waw tu waw atas. Ayyada. Ayyada ni fi'il. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Sifir berapa pattern dia tu? Tengok pattern apa? Fa'ala bermakna dia sifir 3. Af'ala ayyada. Apa makna ayyada? Dia telah menguatkan, mengukuhkan. Ni ayyada. Apa dhamir di sini? Huwa ayyada. Kalau ana ayyad tu. Okey, cuba jalankan fi'il madhi ni. Huwa ayyada. Huma, hum, hiya, huma, hunna, ayyadna, wa ayyadna bi junudin lam tarawha. Itu ayyadna panjang. Ini ayyadna pendek, bukan. Okey, anta ayyadta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tasydid kan? Ayyadna. Kalau tak ada tasydid lain jadi nanti. Dia ayyadna wa ayyadna bi junudin. Apa makna ayyadna? Kami telah menguatkan, memperkuatkan bi junudin, tentera. Jamak jundun, junud, dengan tentera. Lam, tidak. Tarau, kamu melihat. Nya, siapa? Malaikat. Kami memperkuatkan, orang beriman tu dengan tentera yang kamu semua tidak dapat melihatnya di kalangan para malaikat itu. Habis 6 perkataan kita sudah bincangkan. 6 perkataan yang patut kita tak tahulah. Patut. Tapi siapa tahu kira baguslah. Sebab saya nak tunjukkan dia dalam pattern sifir yang keberapa. Okey, tuan-tuan, mari kita tengok ayat kita yang kita sudah selesaikan perkataan dia. Wa dan ini istinaf, ini cerita baru. Allah nak ungkit. Allah ungkit ni supaya bersyukur. Uzkuru, ingatlah oleh kamu semua. Okey. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il amar. Fa'il di siapa? Antum tu siapa? Antum di sini kalau dalam tafsir saya dia kata uzkuru ayyuhal muhajirun. Ingatlah oleh kamu sekalian wahai orang-orang muhajirin. Okey. Iz, ketika. Bila perkataan iz ketika ini mesti satu kisah yang telah berlalu.
ya, diingatkan semula oleh Allah Ta'ala. Antum kamu semua qalilun. Antum jadi apa? Isim. Isim ni seolah memulakan ayat, dia akan jadi mubtada. Mana khabarnya? Qalilun. Ni khabar. Macam mana terjemah mubtada khabar? Antum qalilun. Kamu semua adalah sedikit. Kamu semua adalah kumpulan yang sedikit. Mustad'afuna. Orang-orang yang dianggap lemah. Orang-orang yang lemah. Ya? Okey. Dia jadi apa ni tuan-tuan? Kamu semua adalah orang-orang yang sedikit. Yang orang-orang yang dianggap lemah. Ini adalah khabar kedua. Khabar satu. Kamu semua adalah kumpulan yang sedikit dan kamu semua adalah orang-orang yang lemah. Satu ketika dulu. Fil ardi. Di bumi di bumi itu. Bumi apa tu? Bumi Mekah. Ini alif lam ni. Mana al-ard, bumi itu ni ialah Makkah. Sebab ini mengungkit cerita siapa? Muhajirin. Muhajirin. Muhajirin dia ketika sikit dan lemah itu ketika di Mekah. Tetapi apabila dia berada di Madinah, dia sudah menjadi tunggak kepada masyarakat Madinah. Dan dia adalah kepimpinan selepas Nabi wafat. Selepas Nabi wafat, kepimpinan adalah di kalangan orang Quraisy. Dan telah dimaktubkan dalam hadis sahih, al-a'immatu min Quraisyin. Apa makna al-a'immah? Al-a'immah, a'immah itu adalah jamak kepada imam. Pemimpin. Pemimpin. Imam-imam atau khalifah hendaklah dilantik min Quraisy. Daripada orang Quraisy. Orang Quraisy tu iaitu daripada Muhajirin kebanyakannya. Mesti dilantik daripada Quraisy, kerana Quraisy masa itu adalah suku kaum yang sangat dihormati. Sebab khalifah hendaklah dipegang oleh satu kumpulan yang kuat. Bila dia naik, orang tak boleh terjatuh dia. Kalau tak, negara Islam lemah. Sebab hadis ni dipakai lagi sampailah kepada kerajaan Bani Umayyah, semua daripada Quraisy. Sampai Abbasiyah, semua daripada ni. Osmaniyah, Turki. Apakah Turki sudah melanggar hadis ni? Itu tengoklah kupasan daripada ulama hadis. Sebab Quraisy ini adalah simbol kekuatan satu bangsa yang akan memegang pemerintahan. Jadi dikatakan Turki mengambil peranan ini sebab orang Quraisy sudah tidak dihormati. Masa tu. Apa? Iyalah daripada keturunan tu. Tengoklah masih lagi tak sampai maksud ni. Quraisy makna suku bangsa yang kuat, yang sangat dihormati pada ketika itulah. Kalau selepas pembukaan kota Madinah, selepas kota pemerintahan Rasulullah di Madinah, orang Muhajirin dia tak mustad'afun dah. Dia adalah pemimpin dan tunggak kepada masyarakat Madinah, apatah lagi selepas wafat Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingat ni kepada kepimpinan Quraisy di kalangan para sahabat Muhajirin ni, dulu kamu sikit tolong ingat, tolong perasan. Kamu semua lemah fil ardi, di bumi itu, iaitu di kota Mekah. Cuba tengok, kenangkan makna mereka itu dalam ketakutan, lemah, sentiasa diintip, diintai untuk ditangkap.
Ya, di kalangan mereka tu yang dibunuh. Di kalangan mereka diseksa, ada yang disalai. Disalai pun ada. Macam Khabbab bin Al-Arat salai. Sampai jatuh dia punya ni. Air lendir dia tu kat bawah. Okey, seterusnya takhafuna. Apa maknanya? Sebut dhamir dia. Kamu semua takut. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Antum. Antum tu siapa? Orang muhajirin. Kamu semua wahai orang muhajirin dulu berasa takut. Ya? An bahawa yatakhattafa. Apa makna yatakhattafa tadi? Dhamir. Kalau hum yatakhattafuna. Yatakhattafu. Apa fa'il dia? Apa dhamir dia ni? Huwa. Tuan-tuan. Kalau hum yatakhattafuna. Cuma dia dah bagi atas sebab apa? Sebab ada an. Cuba tuan-tuan terjemahkan secara harfiahnya. Huwa yatakhattafu. Ia menculik. Itu fa'il dia siapa? Kalau huwa, jeling-jeling lah sebelahnya. Ada tak fa'il? Fa'il bagi apa? Bagi depan. Jangan fikir. Kalau fikir tu ada masalah tu. Fa'il tak boleh fikir tuan-tuan. Fa'il mesti baris depan. Kalau tersilap jadi bagi atas tu lagi haru. Siapa fa'il dia ni? An-nas. Ya? Ni. Sebab kaedah mencari fa'il kalau melibatkan huwa atau hiya, cuba cari dulu di depannya ke sini. Ada tak isim baris depan? Ni ada. Maka dialah fa'il dia. Ya, kamu semua berasa takut bahawa manusia itu siapa dia? Orang musyrikin Mekah, orang kafir Mekah. Ya, dia kufar Mekah. Orang-orang kafir Mekah. Kamu takut bahawa orang-orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah yatakhattafa, mencolek kamu jadi apa? Kenapa? Dhamir malakat muttasil dengan fi'il. Jangan lupa tuan-tuan, kaedah ini sangat penting. Kalau tuan-tuan pegang tak akan sesat punya. Kaedah ini sudah mujarrab. Apa makna mujarrab? Terbukti. Mujarrab sampai berapa tuan-tuan? Mujarrab sampai 3. Cuba jalankan fi'il madhi sampai 3 tuan-tuan. Fa'ala. Cuba bunyikan. Di sinilah betul lah fi'il. Ya? Jarraba. Dia telah menguji. Menguji. Okey, cuba jadikan fi'il mudhari' dia. Yufa'ilu yujarribu. Dia sedang menguji. Cuba tuan-tuan 1, 2, cuba lompat jadi apa ni? Kolom nombor 5, isim apa? Maf'ul. Macam mana isim maf'ul bunyi? Mufa'alun. Cuba. Mujarrabun. Ya, orang Melayu sebut tu memang bahasa Arab tu. Mujarrab ni tuan-tuan, tak semestinya ubat. Formula pun mujarrab. Apa makna mujarrab tadi? Telah teruji. Ya, benda yang telah teruji. Ya, jarraba, dia telah menguji. Yujarribu. Ya, mujarrabun, benda yang diuji.
teruji. Betul itu ini dipanggil formula itu mujarrab. Bila sebut mujarrab je orang Melayu senyum je. Ingat ustaz ni jual ubat je. Okey dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mesti sensitif ya dengan fa'il ni. Ni. An-nas, manusia-manusia itu, iaitu orang-orang kafir Mekah mencolek kamu semua. Kamu semua siapa? Orang muhajirin Mekah. Masa tu orang muhajirin sangat sedikit di kalangan orang yang lemah, ya, orang yang susah, hamba-hamba abdi. Itu kebanyakan orang-orang muhajirin masa itu. Lalu ya, masa kamu sedikit lemah di kota Mekah, di bumi Mekah, kamu takut orang-orang kafir, iaitu manusia itu, mencolek kamu, kejap-kejapnya hilang, tak tahu ke mana, masuk penjara, ada yang kena bunuh masa tu, ya. Lalu awa, dia telah memberi tempat tinggal atau menempatkan. Okey, awa fi'il apa tuan-tuan? Madhi. Okey, fi'il apa ni? Madhi ya. Fa'il dia siapa tuan-tuan? Huwa. Betul? Tadi kita dah jalankan huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu ialah Allah. Dia. Kalau kita nak cari boleh, tapi kalau tak ada tak payahlah. Kena kembali kepada dhamir yang tersembunyi di sini. Dia telah menetapkan atau memberikan tempat tinggal. Dia tu siapa? Allah. Maf'ul bih dia mana? Kum. Kenapa? Dhamir melekat dengan fi'il. Dia, iaitu Allah, telah memberikan tempat tinggal. Ya? Dia, Allah, memberikan tempat tinggal kepada kamu. Orang Ansar memang ada tempat tinggal kat Madinah tu. Oh, dia tu. Dia tu Allah lah, tetapi melalui perantaraan Ansar. Allah mencampakkan rasa sayang, rasa isar, mendahulukan sahabat-sahabat daripada muhajirin tu. Allah campakkan rasa tu. Tapi hakikat dia siapa yang berikan tempat tinggal tu? Allah, ya. Dia, iaitu Allah, memberikan tempat tinggal. Ya. Di mana tu? Di negara Madinah. Okey. Ini dia kata, dia sebut di tafsir sini, dia katakan, ya, wa azarakum. Wa azarakum, ini ayyadakum lah. Ini dia, iaitu Allah, memberikan tempat tinggal kepada kamu di Madinah. Okay, nanti dia akan ceritalah. Wa ayyada, dia telah memperkuatkan, dia telah memperkokohkan. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Dia, iaitu Allah, telah memperkuatkan, memperkokohkan kum, kamu jadi maf'ulun bih, sebab dhamir muttasil. Bi nasrihi, dengan pertolongannya. Pertolongannya, iaitu tu siapa? Pertolongan Allah. Di mana tu? Yalah, masa bila tu? Ini masih lagi mengungkit cerita perang Badar. Ya, dia telah memperkokoh, memperteguhkan kamu dengan kemenangannya. Kalau dalam tafsir saya, pertama dalam perang Badar, yang kedua memperkokohkan dengan bantuan orang-orang Ansar. Ya, ketika di Madinah, orang Muhajirin tu tak akan dapat kedudukan sebagai kepimpinan negara selepas Rasulullah tu, kecuali dengan bantuan yang kuat dan sokongan daripada orang-orang Ansar. Jadi Ansar tu juga diilhamkan oleh Allah kepada mereka supaya sayang kepada orang-orang Muhajirin. Dan akhirnya mereka yang menolong ni pun redha
kepimpinan itu dibagikan kepada orang-orang Quraisy, iaitu di kalangan Muhajirin, kerana itu syarat yang telah diamanahkan oleh Nabi SAW. Sebab tu khalifah itu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua daripada Muhajirin Quraisy. Begitu juga khalifah-khalifah dalam Bani Umayyah dan Abbasiyah tu, ya. Wa razaqa, dia telah memberi rezeki. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Huwa. Huwa tu siapa? Allah. Dia, iaitu Allah, telah memberi rezeki kepada kamu semua. Kamu semua tu siapa? Orang-orang Muhajirin. Min at-tayyibati, ya, perkara-perkara yang baik. Apa dia? Macam-macam lah yang baik-baik tu, ya. Antaranya ialah iaitu harta rampasan perang ketika perang Badar. Banyak. Sebab orang Quraisy masa tu, tentera Abu Jahal, dia memang bawa banyak sungguh. Dia memang bawa unta begitu banyak, senjata begitu banyak, tentera berkuda begitu banyak, ya. Akhirnya semua tu yang tertinggal tu semua dibagi milik kepada orang-orang yang berperang dalam perang Badar tu, ya. Jadi maknanya tayyibat tak? Ya, harta rampasan perang dihalalkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak dihalal kepada umat terdahulu, ya. Jadi bila dihalalkan, dia termasuk dalam tayyibat. Walaupun nampak macam merampas, harta rampasan perang nama dia, harta rampasan, tetapi dia halal dan dia masuk tayyibat. Halal, sebab dia halal, dia tayyibat lah, benda yang baik. Dia kata antara tayyibat tu ialah al-ghanaim, jamak ghanimah, iaitu al-anfal, harta rampasan perang itu. Okey, la'alla kamu semua siapa? Orang-orang Muhajirin. Tashkuruna, kamu semua bersyukur, ya. Tashkuruna. Fi'il apa tashkurun? Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Antum. Antum tu siapa? Orang-orang Muhajirin. Maf'ul bihnya mana? Ada tak? Di sini tak ada. Tapi kalau buat sendiri apa? Cuba sebutlah. La'allakum tashkuruna Allah huhahi. Kenapa? Maf'ulun bih. La'allakum tashkurunallaha. Sama dengan tafsir pendapat tuan-tuan. Dalam tafsir, litashkuru Allah ala hadhihi ni'am, di atas nikmat-nikmat ini, allati an'ama, dia telah, huwa an'ama, dia iaitu Allah telah memberi nikmat, ya, biha alaikum, ya, dengannya, dengan nikmat-nikmat tersebut, alaikum, ke atas kamu semua. Sebab khusus diturunkan, iaitu untuk Allah mengingatkan kepada orang Muhajirin. Tetapi bila negara Islam itu berkembang, masa itu kerajaan Rom dan Farsi dah jatuh, maka ayat ni terkena pula kepada orang-orang Islam di Madinah keseluruhannya, supaya bersyukur. Dulu kamu sedikit kecil, sekarang ni kamu mampu mengalahkan Rom dan Farsi, ya. Sebab kalau Qatadah, ya, Tabari meriwayatkan daripada Qatadah, dia kata mengingatkan orang-orang Arab yang dulu adalah satu bangsa yang hina, ya, tak dipandang pun oleh kerajaan Rom dan Farsi, tapi setelah mereka menang, maka Allah memuliakan mereka. Jadi ayat ni juga terkena kepada semua orang-orang Arab yang beriman, supaya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi ayat ni asalnya adalah kepada orang Muhajirin. Uzkuru.
Okey tuan-tuan, mari kita ulang semula nah. Wa uzkuru, ingatlah oleh kamu semua. Iz antum qalilan. Macam mana mubtada khabar? Kamu semua adalah sedikit, kumpulan yang sedikit. Mustad'afuna, orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah. Fil ardi, di bumi itu, iaitu di bumi Mekah. Takhafuna, kamu semua takut, berasa takut. An, bahawa. An-nasu, manusia-manusia itu. Siapa manusia tu? Orang kafir Mekah. Yatakhattafakum, ia tak payah sebut ni sebab fa'il dah ada, ya, iaitu orang-orang atau manusia-manusia, iaitu orang kafir Mekah menculik kum, kamu semua. Fa, lalu, ya, setelah semua 13 tahun lalu, ya, berlakunya hijrah. Awa, dia, iaitu Allah telah menempatkan kum, kamu semua di mana? Di Madinah, ya, ada tempat tinggal, ada orang yang sayang, ada orang bagi tempat, ya, ada orang yang mendahulukan mereka lebih daripada kepentingan diri mereka sendiri. Ini dipuji oleh Allah Ta'ala, sikap baik orang Ansar, ya. Wa ayyada, dia telah menguatkan, memperkokohkan. Dia tu siapa? Allah. Kum, kamu semua. Bi nasrihi, pertolongannya. Nasri kenapa bagi bawah? Lepas haraf jar. Kenapa tak ada tanwin? Mudhaf, dengan nasrihi, pertolongannya. Wa razaqa, dia telah memberi rezeki. Kum minat tayyibati, dari perkara-perkara yang baik. La'allakum tashkuruna, bersyukur, ya. La'allakum tashkuruna Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tak persoalan tuan-tuan? Supaya lebih baik, sebab dia dipanggil la'alla ni harfu taraji, haraf dia beradik inna yang menunjukkan pengharapan. Kalau supaya nampak pengharapan tak? Kurang. Kakak kena sebut moga-moga, mudah-mudahan, macam tu, itu makna taraji, satu pengharapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan yang boleh sampai. Kalau harapan yang tak boleh sampai, itu diguna laita, ya laita maknanya alangkah baiknya. Ya laitani, alangkah baiknya aku. Turaba, kuntu turaba, aku dahulu adalah tanah. Boleh tak? Takkan boleh dah. Masa tu harapan orang kafir ketika mana tengok neraka, tengok dihisap oleh Allah Ta'ala, lalu mereka berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu, ya, adalah tanah. Itu harapan juga, tapi harapan yang mustahil sampai. Tapi kalau harapan yang nak kesampaian, digunakan la'alla. La'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun, la'allakum tahtadun, ya, la'allakum tatafakkarun. Jadi makna itu digunakan, ya, benda yang boleh disampai. Syukur boleh sampai, hidayah boleh sampai, berfikir boleh sampai, ya. Okey, lagi tuan-tuan, ada perbincangan? Yatakhattaf huwa, mana? An-nas. Oh, soalan dia.
Itu soalan yang bagus tu. Macam mana yatakhattaf, 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 ya, and mana maf'ul bihnya? Kum. Dhamma muttasil. Fa'il dia siapa? An-nas. Kan an-nas mufrad ke jamak? Jamak. Fa'il. Tetapi kenapa ini yatakhattaf huwa ke hum? Huwa. Kenapa mufrad? Inilah dia. Okey, bagus ya. Sebab saya pun mungkin belum lagi bagi tahu. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Bila ayat tu dimulakan dengan fi'il, fi'il tu akan kekal mufrad walaupun fa'il dia sejuta. Macam tu ya. Dalam ayat yang dimulakan dengan fi'il dipanggil jumlah apa? Fi'liyah. Kita kata kita jumpa ja'a. Siapa yang datang? Mestilah saya. Al-Ustaz. Ja'a al-Ustaz. Ila al-fasli ya. Tak apalah. Ya. Kalau yang datang itu 1 juta ustaz. Macam mana sebut jamak pada ustaz? Jamak pada ustaz buat apa dia? Asatizah. Ini dia panggil jamak apa ni? Jamak taksir. Kenapa dia bagi depan? Fa'il. Kalau fa'il dia, katalah ustaz ni, ya, 1 juta. Kekal ja'a. Cuma dia akan bertukar jantina sahaja. Dari segi bilangan kekal mufrad. Kalaulah yang datang tu ustazah, ya, al-ustazatu. Ini betul-betul perempuan Yang ni perempuan ke lelaki? Ini lelaki, ini jamak kepada ustaz. Ustaz itu telah datang. Tapi yang ni mana apa? Seorang ustazah itu telah datang, maka dia kekal mufrad tetapi jantina dia mesti ikut hiya. Dia akan jadi ja'at al-ustazatu. Ya? Ini dipanggil ayat dimulakan dengan fi'il dipanggil apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah dengan pola ayat, ada fi'il, ada fa'il, dan selepas tu kita kena cari maf'ul bih. Kalau kita terbalikkan dia, jumlah fi'liyah bertukar kepada jumlah apa? Kalau mula dengan isim, jumlah ismiyah. Bila dimulakan dengan isim, bila ayat tu dimulakan dengan isim, maka dia akan jadi ustazu. Kenapa dia bagi depan? Mubtada. Bila ayat isim memulakan ayat, dia akan jadi subjek. Ya, dari segi terjemahan ikut tata bahasa kitab tua salah kalau kita terjemah ustaz itu telah datang. Sebab tu kitab tua dia tak nak ubah struktur susunan tu. Dia akan terjemah telah datang. Fa'il macam mana terjemah? Oleh ustaz itu. Telah datang oleh ustaz itu. Ya, dia akan terjemah oleh di dalam kitab tua. Ya? Tapi kita biasa terjemah macam ni. Tetapi ni terjemahan mubtada khabar. Kalau ayat dimula dengan isim, ustaz itu dia telah datang, macam mana? Al-ustazu ja'a. Ja'a fi'il apa? Fi'il madhi. Bila fi'il madhi kena cari apa? Fa'il dia. Siapa fa'il dia? Tak boleh undur. Fa'il kena ke depan, tak boleh toleh belakang. Huwa. Huwa tu kembali kepada siapa? Ustaz. Dia macam tu nak cari fa'il ke depan tu, tak boleh undur ke belakang. Undur ke belakang boleh kembalikan. Ja'a fi'il madhi. Fa'il dia ialah dhamir. Apa dia? Huwa. Huwa tu siapa? Kembali kepada ustaz. Dia macam tu. Tetapi kalau al-asatizah, apa makna al-asatizah tu?
para ustaz itu, entah berapa orang lah, lebih pada 2, mungkin 1000, 2000 para ustaz itu mereka semua telah datang. Macam mana bunyinya? Cuba jalankan fi'il madhi tuan-tuan. Huwa ja'a. Huma. Apa makna ja'a? Dia berdua datang. Ini bukan berdua, ramai. Kalau kita kena guna dhamir dia, hum. Hum jadi apa? Ja'u. Dia macam itulah. Kena ikut. Cuba terjemah al-asatizatu. Terjemahkan. Ustaz itu ja'u. Mereka semua telah datang. Fi'il apa tu? Madhi. Fa'il dia siapa? Dhamir. Hum tu kembali kepada asatizah. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ini bezanya ayat dimulakan dengan fi'il. Kalau ayat dimulakan dengan fi'il, maka bilangan dia kekal mufrad, tak akan berubah walaupun fa'il dia sejuta. Sejuta tu hiperbola lah, bahasa yang melampau. Tak kisah berapa ramai pun fa'il dia, tetapi dia punya fi'il dia kekal mufrad. Ja'a je, tak payah siapa kata ja'u salah, dia kekal ja'a al-ustazat. Sebab itulah dalam formula mencari fa'il, kalau kita nak cari fa'il bagi depan, hanya melibatkan huwa ataupun hiya sahaja. Sebab ayat dimulakan dengan fi'il begitu. Kalau huwa hiya, mungkin tuan-tuan akan jumpa fa'il yang bagi depan. Kalau selain daripada huwa dan hiya, takkan ada sampai kiamat. Hidup semula pun tak jumpa. Itu kaedah dia. Tetapi kalau ayat tu dimulakan dengan isim, maka fi'il dia mengikut. Al-ustazu ja'a. Al-asatizatu ja'u. Al-ustazatu ja'at. Okey. Mari kita main. Al-ustazatu ja'at. Nampak macam taklah berubah kan? Tapi kenapa ustazatu bagi depan ni? Mubtada. Semua isim kalau mulakan ayat dia akan jadi mubtada. Ni bagi depan mubtada ni. Sebab dia mulakan ayat. Al-ustazatu ja'at. Okey. Misal kata ustazah, jamak dia apa? Ya tuan-tuan, macam biasa, cuba jadikan diagram apa? Warna hijau. Okey, seorang ustazah, al-ustazatu. 2 orang ustazah, al-ustazatani atau al-ustazataini. Jamak dia al-ustazah. Ada alif lam? Itulah. Sebab tu tak boleh tun, sebab ada alif lam. Al-ustazatu. Kenapa dia bagi depan tuan-tuan? Mubtada. Mubtada makna semua isim yang memulakan ayat. Okey. Pergi ke sini sorry. Dia sini semula. Dia akan jadi apa kalau mula dengan fi'il? Ja'at. Dia kekal mufrad tetapi guna hiya. Walaupun ustazah ni ramai, tetapi ja'at al-ustazatu. Kenapa ustazatu bagi depan? Ni. Kalau di sini kalau mula dengan fi'il, maka dia akan jadi fa'il. Kalau fi'il, ini akan jadi fa'il semua ni. Bagi depan ni fa'il. Tetapi saya nak tukarkan dia terbalik, mulakan dengan isim. Macam mana bunyinya? Al-ustazatu. Okey, kenapa dia bagi depan? Barulah mubtada.
kalau isim memulakan ayat jadi mubtada. Tuan-tuan? Tuan-tuan nampak ke? Dah kecil tulisan tu. Terlindung pula dekat apa kat meja. Jamil nampak Jamil? Jangan pejam mata Mel. Sebab tu kadang-kadang apa tu gambar tu kelabu je. Rupanya juru kamera dia kelabu. Okey, yang ini tuan-tuan kena ikut. Kalau ramai, dia punya subjek predikat dia mesti ramai. Mesti ikut ramai. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa jaa. Huma hum hiya huma ja'ata. Apa makna ja'ata? Dia berdua perempuan, jangan lupa, telah datang. Hunna, dia akan jadi ji'na. Ji'na. Dia mesti ikut. Dia mesti guna dhamir hunna. Al ustadzatu ji'na. Apa makna ji'na? Mereka semua perempuan telah datang. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Hunna. Hunna tu siapa? Al ustadzatu. Ustazah. Itu mereka semua telah datang. Ini beza dia tuan-tuan. Kalau ayat dimulakan dengan fi'il, fi'il tu akan kekal mufrad walaupun fa'il dia ramai. Tetapi kalau ayat tu dimulakan dengan isim, isim tu akan jadi mubtada, maka fi'il dia mesti mengikut. Kalau al-ustazu ja'a. Kalau al-ustazani mesti mereka berdua telah datang. Kalau al-asatizatu ustaz itu mereka semua telah datang. Mesti ikut. Kalau mubtada dia ramai, semua fi'il dia mesti ikut ramai. Kalau perempuan mesti al-ustazatu ja'at. Al-ustazatani jadi jantan ustazah tu. Macam mana dua perempuan telah datang tadi? Itu jantan. Ja'at jadi ja'ata. Ya tak? Confused kan? Dua orang ustazah, al-ustazatani. Mereka berdua perempuan telah datang. Macam mana bunyinya? Ja'ata. Semula jalankan fi'il madhi. Huwa ja'a. Huma, itu mereka berdua lelaki telah datang. Ja'ahum, hiya ja'at. Itu dia perempuan telah datang. Huma, apa makna ja'ata? Dia berdua perempuan telah datang. Sebab tu saya tanya tadi, al-ustazatani, maknanya dua orang ustazah itu, mereka berdua telah datang. Ja'ata. Tapi tak adalah papan putih tuan-tuan. Saya nak tengok je tuan-tuan boleh ikut tak? Okey, kalau jamak pada ustazah, apa dia? Al-ustazat. Al-ustazatu. Kalau dia punya mubtada dia. Kalau dia punya ramai, mereka semua perempuan telah datang, akan jadi ji'na. Lain bunyinya. Lain bunyinya tu ja'a yaji'u, bermakna kakak boleh tengoklah pattern yang lain-lain tu dalam buku kita. Contoh dia, kalau ada rezeki ada, kalau dhamir muttasil dengan fi'il sama juga maf'ulun bih.
Ya? Boleh bang? Kalau tak boleh abang tanya lagi supaya orang lain teringat. Yang tak bertanya tu tak semestinya ingat. Tak ada pula contoh sini. Nanti saya kena masukkan lah. Nanti cubalah saya cuba cari. Ada. Ya? Dia tapi pattern dia muka surat 223. Ya? 223. Itu pattern untuk ja'a sama dengan khafa. Okey. 223 cuba jalankan. Huwa khafa. Cuba jalan. Jumpa tak? 223. Huwa khafa. Dia telah takut. Huma. Hum. Hiya. Huma. Khafatahunna. Khifna. Okey? Cuba jalankan huwa ja'a. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Okey, dapat ji'na sampai ke bawah betul lah. Ji'ta, ji'tuma, ji'tum. Dapat khafa sampai hunna khifna. Khifta, khiftuma, khiftum. Itu apa ni untuk kita tengok lah dia punya tu. Kalau kita tak biasa dengar, biasa tak jadi juga. Ju' ke, ja' ke, ya? Tengok sebutan orang Arab akhirnya. Tapi kalau kita biasa baca Quran, kita akan biasa jumpalah. Orang Arab takkan sebut ja'tu. Ji'tu. Ji'tu min Shah Alam. Saya kata saya telah datang daripada Shah Alam. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak ingatkan di sini, beza ayat dimulakan dengan fi'il. Fi'il tu kekal mufrad. Huwa ataupun hiya, walaupun fa'il dia begitu ramai sekali. Cuma yang akan berubah ialah jantina. Kalau fa'il tu jantina dia perempuan, maka fa'il dia mesti gunakan hiya. Kalau fa'il dia lelaki, mesti guna huwa, ja'a. Dia akan ja'a. Tetapi kalau ayat dimulakan dengan isim, maka fa'il dia akan ikut. Kalau seorang, ja'a. Kalau ramai ustaz, mesti ja'u. Kalau seorang ustazah telah datang, ja'at. Kalau ramai ustazah, mesti jadi ji. Sebab itulah perkataan yatakhattaf ini huwa, sedangkan fa'il dia jamak, ramai. Tak payah kita gunakan hum. Kalau hum takkan ada. Misal kata hum akan jadi apa? Yatakhat, huwa yatakhattafu. Kalau hum yatakhattafuna. Apa makna yatakhattafuna? Mereka semua mencolek. Siapa fa'il dia? Hum lah. Jangan cari dah. Kalau mereka mencolek, siapa fa'il dia? Tadi kita dah mereka yang colek. Kita nak cari tak ada dah. Mereka lah. Tetapi di sini Allah menyebutkan fa'il dia ada di sini, iaitu an-nasu. Manusia-manusia itu, iaitu orang kafir Quraisy itu mencolek akan kamu. Sebab tu dia tak payah sebut dah. Sebab fa'il dia dah ada di sini. Ada lagi kekeliruan tuan-tuan? Dia bang? Kita nak tahu sebab kita potong je lah. Macam tu. Walaupun ini dah tengah-tengah nampak bukan macam mula kan. Kita kena tengok lah. Kalau macam ni, kita kena potong. Ataupun di sini bahawa dia mencolek. Bila kita jeling di sini ada fa'il dia, adalah ni. Di sini dikira
Kalau bermula daripada sini, an tidak dikira sebagai permulaan ayat, dia haraf. Ya, dia dikira pada sini. Memang betul, dia akan sedikit berlaku kekeliruan. Sebab ini senanglah, memang nampak mula kan. Tetapi bila saya katakan dia adalah mubtada khabar, wah tuan-tuan mula pening kepala. Mubtada khabar, kata tadi mubtada iaitu isim memulakan ayat. Isim memulakan ayat setelah kita mengurungnya. Kita kena pandai kurung-kurung jugalah. Ini mubtada khabar setelah kita kurung dia, mubtada khabar. Tetapi kalau dikira daripada awal ni, ini ayat ni fi'il ke isim? Fi'il. Ini fi'il amar, ini ayat fi'il. Tapi dalam kurungan ni ada ayat mubtada khabar. Ya, itu sedikit perlu pengalaman. Ada kena sedikit pengalaman untuk kita main tu. Soalan abang tu memang memang betul. Orang akan, kalau macam ni senang lah Ustaz. Ja'a al-ustaz. Semua orang. Tetapi dah sampai ke tengah, sampai ke tepi tu, dia ada sikit masalah. Okey. Ada soalan lain tuan-tuan? Dah kak? Clear nak balik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.